Berpaling dadanya daripada kiblat dengan sengaja atau dengan lupa, dan panjang masa berpalingnya daripada rukuknya. Berpaling dada daripada kiblat dengan sengaja. Jadi dada tu tak boleh paling. Bila orang paling ni? Kadang-kadang orang paling masa bagi salam. Masa dia bagi salam, dia pusing kepala dia sekali dengan badan-badan dia. Dan itu membatalkan sembahyang. Masa kita bagi salam, kita hanya disunatkan memalingkan kepala kita. Tengkok kita pusing, badan kita kekal dalam menghadap, dada kita kekal dalam menghadap kiblat. Dengan sengaja atau dengan lupa dan panjang masa berpalingnya daripada rokok. Masa kita paling itu lebih lama daripada kita rokok sekadar tumaninah. Yang ke-13, memberi salam dengan sengaja pada barang yang bukan tempat salam. Salam itu hanya pada terakhir setelah tasyahud akhir. Yang seterusnya, terbuka aurat. Bermula yang mu'tamadnya, jika membuka akan dia oleh yang lain daripada angin, maka batal sembahyangnya semata-mata. Dan jika membuka akan dia oleh angin dan ditutup akan dia dengan segera, dan tidak membawa kepada banyak perbuatan pada menutup akan dia, dan tidak berulang-ulang keduanya, maka tidak batal sembahyangnya. Kalaulah aurat kita terbuka dengan sebab angin tiup, kain kita terangkat, aurat kita terbuka, kita cepat-cepat tutup dengan segera. Dan tidak melakukan perbuatan yang banyak menutup, sekali kita tutup. Dan tidak berulang-ulang, maka tidak batal sembahyangnya. Yang seterusnya, mengerjakan sesuatu yang batal, ia akan puasa, makan, minum dan sebagainya. Yang ke-16, melebih akan rukun fi'li dengan sengajanya. Melebih akan rukun perbuatan dengan sengaja. Dia melebihkan sujud, dia buat sujud 2 kali. Ada orang dia bertanya soalan, dia duduk tasyahud akhir awal, kemudian masa dia nak bangun ke rakaat yang berikutnya, dia pada tasyahud awal tu dia menghadap, yang dia menghalau ke hadapan, dia tunduk nak tekan lantai, nak naik. Masa dia tunduk tu, tunduk sampai dahi dia kena ke lantai bawah hukum. Jadi di situ nampak macam menambah sujud bahu. Hukum dia tak boleh. Menambah perbuatan rukun fi'li, rukun perbuatan, menambah rokok, menambah sujud, dilarang, boleh membatalkan sembahyang. Yang ke-17, berdehem-dehem. Berdehem ni batal. Yang ni banyak orang waktu masjid surau, kadang-kadang kita dengar orang berdehem. Terberdehem tak batal, tapi sengaja berdehem batal. Sebab berdehem itu mengeluarkan 4 huruf, alif, ha, ya, mim, di, ehem, i, h, i, m, 4 huruf. Dalam kita kata sekiranya mengeluarkan 2 huruf sahaja walaupun tidak memberi faham, batalkan sembahyang. Itu pendapat yang pertama dalam mazhab Syafi'i. Jadi berdehem ni tak boleh. Bila berdehem ni dibolehkan, satu keadaan sahaja, tu pun boleh dikatakan tak berlaku. Apabila seseorang tu nak baca Fatihah tak terkeluar suara melainkan kena berdehem, tak boleh baca melainkan kena berdehem. Bukan untuk menguatkan Fatihah. Fatihah wajib dibaca. Menguatkan Fatihah hukum dia sunat. Contoh dia sembahyang maghrib, isya, subuh. Kalau baca pelan pun sah semua makruh. Dia tak boleh baca terus, melainkan kena berdehem sikit baru dia baca had, tu saja boleh. Tapi kalau dia boleh baca pelan, dia nak berdehem untuk menguatkan suara dia, itu tak boleh. Sebab menguatkan suara Fatihah hukum dia sunat.
berdehem untuk melakukan perkara sunat, hukum dia membatalkan sembahyang. Jadi sekadar ada dalam kitab Iqna' dan kitab fiqh, sekadar berdehem untuk membolehkan bacaan yang wajib yang tak boleh disebut, yang tak boleh dibaca. Contohnya Fatihah dengan tasyahud akhir. Fatihah wajib, tasyahud akhir wajib. Tiba-tiba kita baca tak boleh sebut terus, melainkan kena berdehem sikit baru boleh sebut. Yang tu saja satu keadaan dibenarkan berdehem. Tapi sekadar ada dalam kitab, kita tak pernah jumpa orang yang tak boleh baca Fatihah dulu tu. Kita sebenarnya pun kita sedang Fatihah ni boleh baca, jarang jumpa orang dekat yang tak boleh sebut. Jadi ringkas ceritanya, berdehem ni jangan bagi bunyi, jangan bagi ada, kerana ia boleh membatalkan sembahyang kerana dia keluar lebih daripada 2 huruf. Berdehem satu. Yang kedua, tertawa gelak. Senyum tak apa, tak batal. Tapi kalau gelak dan bunyi suara, batal. Yang ketiga, menangis. Dia dengar qari tu baca sedap, bunyi macam Hindustan, dia riak macam Hindustan. Dia menangis ketika tengah sembahyang. Termenangis macam Sayyidina Abu Bakar, dia bukan sengaja menangis, dia termenangis. Dia tak boleh kawal. Tapi kalau kita tak menangis, kita gagah bagi menangis sehingga mengeluarkan huruf, bunyi, suara, batallah sembahyang. Apalah, berdehem, gelak, menangis. Senyum tak batal, menangis sampai keluar suara, batal. Atau berhembus dengan mulut, fa wa ha pula. Hambus sampai bunyi suara, fa wa ha, 3 huruf, batal sembahyang. Sujud-sujud dekat ni dia apa, daun di dahi, dia ambil begitu je, keluar pula batal. Atau saya dia ambil buang dengan tangan je lah. Atau dengan hidung, dia hambus sambil bunyi suara jika zahir 2 huruf pada sekalian hidung. Jika keluar satu suara yang boleh yang menjadi 2 huruf. Kalau berdehem, ketawa, menangis, semua tu lebih pada 2 huruf, maka batallah sembahyang. Memanjang akan rukun yang pendek dengan sengaja. Rukun yang pendek ada 2. Yang pertama i'tidal, yang kedua duduk antara 2 sujud. Sekiranya i'tidal itu dipanjangkan sama dengan Fatihah ataupun lebih pada Fatihah, batal sembahyang. Sekiranya duduk di antara 2 sujud dipanjangkan sama dengan tasyahud awal atau lebih pada tasyahud awal, 2 pendapat, maka batallah sembahyangnya. Yang tidak boleh panjang lebih pada Fatihah. Satu yang boleh panjang ketika kita baca doa qunut. Itu ada pendapat ulama kata boleh. Makanya di Mekah yang tidak sampai setengah jam, sejam untuk baca doa qunut. Kalau tidak kerana doa qunut, tak boleh panjang yang tidak. Siapa yang panjangkan yang tidak sama dengan Fatihah, batal sembahyangnya. Jadi 2 rukun itu adalah rukun yang pendek. Ulama membicarakan dalam bab sembahyang jemaah, bagi makmum yang muwafiq, yang takbiratul ihram mengiringi takbiratul imam, apabila imam rokok dia belum menghabiskan Fatihahnya, maka dia wajib menghabiskan Fatihahnya dan dibenarkan lewat daripada imam sekadar 3 rukun yang panjang. Jadi rukun yang pertama rokok, rukun yang kedua sujud yang pertama, rukun yang ketiga sujud yang kedua. Yang tidak dengan duduk antara 2 sujud tak bilang, sebab dia 2 rukun yang pendek. Tu imam rokok kita tak habis Fatihah, sambung. Tu imam yang tidak tak habis, sambung. Tu imam sujud kita tak habis, sambung. Tu imam duduk antara 2 sujud kita tak habis, sambung lagi. Tu imam sujud yang kedua kita tak habis, diberi 2 pilihan. Sama ada kita sujud terus, saat ini kita sambung 1 rakaat, ataupun kita niat mufaraqah, kita bawa Fatihah. Tetapi itu sekadar ada dalam kitab, tak ada orang baca Fatihah lambat begitu. Tu imam sujud kedua lu tak habis Fatihah ni terus. Cuma ulama kata kalau makmum itu muwafiq, sempat untuk dengan imam, sama ada dengan sebab imam baca cepat ataupun dia baca lambat, yang penting dia dibenarkan untuk lewat daripada imam
selagi imam belum bangun daripada sujud yang kedua, maka dia boleh menghabiskan Fatihahnya. Biasanya kita itu imam yang tidak habis dah. Disebutkan kita selagi tidak dilewatkan, selagi tidak melepasi 3 rukun yang panjang. Kenapa dibilang 3 rukun yang panjang? Karena ada 2 rukun yang pendek yang tidak dibilang, iaitu yang tidak dengan duduk antara 2 sujud. 2 rukun yang pendek. Kenapa nama 2 rukun yang pendek? Kerana rukun itu tak duduk lama. Siapa yang duduk panjang, maka batallah sembahyang. Lama mana panjang? Sekadar Fatihah untuk yang tidak, sekadar tasyahud untuk duduk antara 2 sujud. Kita ulang balik apa yang catatan kita ni. Yang ke-19, terkemudian makmum daripada imamnya atau terdahulunya daripadanya. Banyaknya terkemudian makmum daripada imamnya atau terdahulunya daripadanya, ya, dengan 2 rukun fi'li keduanya. Adanya lagi dengan keadaan uzur. Jadi kemudian imam daripada imam tanpa uzur. Tanpa uzur maksudnya Fatihah dah habis, tapi dia saja duduk tunggu. Imam rokok dia tunggu. Imam tidak ni batal. Dia duduk baca hal sunat. Dia kata aku nak baca qul huwallah, yang zuhur. Yang zuhur qul ya qul huwallah dia baca rakaat pertama qul ya qul huwallah. Imam rokok dia duduk baca qul ya lagi. Fatihah dah habis. Maka batal sembahyang kalau dia tak ada. Kalau ada keuzuran dengan sebab dia lambat macam tadi, dia boleh sampai 3 rukun yang panjang. Tapi tak ada sebab keuzuran sengaja nak baca, nak bagi lambat, tak mau ikut tu imam, maka batallah sembahyangnya kalau imam lah ya tidak, dia belum lagi rukuk. Ataupun mendahului imam dengan 2 rukun fi'li. Imam tu baca 2 qiyam lagi, dia rukuk dulu. Imam tak rukuk ni, dia tidak terus, batal sembahyangnya. Kita lambat dengan imamnya, kopi dulu. Dia potong untuk imam pada 2 rukun. Imam tak buat. Berlaku lah dalam masyarakat kita jenis potong untuk imam. Yang banyak dalam masyarakat kita serentak dengan untuk imam. Rukuk sekali, yang tidak sekali, sujud sekali. Itu banyak. Mendahului untuk imam ni bagi orang yang tersilap. Kita rukuk, Allahu Akbar, imam rukuk, Allahu Akbar, kita rukuk, Allahu Akbar. Lepas pada tu mai orang belakang takbir takbiratul ihram. Ataupun ketika sujud mai orang belakang Allahu Akbar, kita dengar kata suara tu imam, kita pun bangkit, kita tengok orang lain. Itu boleh jadi potong tu imam. Di Sungai Petani tahun lepas bulan Ramadan sembahyang tarawih, tu imam tengah baca surah, kita orang main meracun tepi tu imam, tepi mihrab ni orang main meracun tu, mata lekat. Tu imam terkejut, Allahu Akbar. Tu imam terkejut, takbir, makmum belakang rukuk. Tu imam tak rukuk, dia tengok qiyam dulu. Masa tu imam aku sebut Allah Akbar, bukan pasal nak rokok, tapi aku terkejut meracun. Meracun macam bunyi. Tak imam Allahu Akbar, makmum belakang terkejut. Nak buat macam mana? Makmum potong tu imam ketika itu. Tu imam masih lagi qiyam. Orang hantar soalan mai ke sana, tanya. Macam mana jalan penyelesaian dia Ustaz? Apabila makmum mendahului imam dengan rokok terlebih dahulu, sedangkan imam belum lagi rokok, disebabkan imam sudah menyebut Allahu Akbar, tapi bukan kerana rokok, tapi kerana terkejut meracun. Saya jawab, berhenti semua, lijan kawan meracun tu kata imam makmum lijan, kacau meracun tak ada tempat lain pimpin pintu imam. Kalau berlaku kepada kita tersilap langkah, kita terdahului imam macam masalah itu, makmum diberi 2 pilihan. Orang yang potong untuk imam itu diberi 2 pilihan. Pilihan pertama, dia tunggu tanpa, iaitu imam rukuk, dia serta nanti imam. Pilihan yang kedua, dia patah balik. Yang terbaik, patah balik, jangan tunggu. Dah tersilap potong untuk imam, patah balik, undur balik.
Itu keadaan bagi orang yang tak sengaja. Tapi kalau sengaja, batal sembahyang. Jadi dia kata sini, mendahului imam dengan sengaja boleh membatalkan sembahyang. Yang seterusnya, mengiktiqad akan yang fardu itu dengan sunatnya. Dia berpegang dalam hati dia, Fatihah ni sunat, tasyahud akhir ni sunat, takbiratul ihram ni sunat, Allahu akbar tu sunat. Ada orang takbiratul ihram mulut tak bergerak, takbir hati dia. Sedangkan takbiratul ihram itu wajib dilafazkan dan wajib dengar di telinga kita. Sama dengan salam yang pertama, wajib dilafazkan dan wajib dengar di telinga kita. Sama dengan tasyahud awal, sama dengan tasyahud akhir, sama dengan Fatihah. Jadi bacaan-bacaan yang wajib di dalam sembahyang wajib dilafazkan dan wajib dengar di telinga kita. Tak boleh baca dalam hati, tak boleh baca sekadar mulut saja bergerak, suara tak bunyi. Jadi takbiratul ihram mesti lafaz sampai dengar telinga kita. Assalamualaikum warahmatullahi, mesti lafaz Assalamualaikum itu dengar di telinga kita. Kerana kedua-duanya itu merupakan rukun. Kalau kita tak tahu yang mana rukun, yang mana sunat, kita kira semua rukun. Mudah. Subhana rabbiyal a'la rukun ke sunat? Aku tak tahu tapi aku anggap rukun. Jangan kita anggap yang fardu itu menjadi sunat. Kalau kita tahu tak apa, kita bilang kita bahagia. Okey, rukun ada 13, sunat yang lain. Saya beli satu kitab baru ni, baca tak ada habis. Tajuk dia 500 perkara sunat dalam sembahyang menurut mazhab Syafi'i. Sekali sembahyang ada 500 sunat. Kita 15 tu tak ingat, tapi 500. Ada satu kitab karangan seorang ulama besar di negara Yaman, rahimahullah ta'ala. Jadi saya tengok, tak ada lagi kitab ni. Jumpa dalam kitab dalam Syarqawi ni ada kitab cerita ulama bilang sunat dalam sembahyang ada 500, tapi tak jumpa apa benda 500 tu. Tapi yang saya beli baru ni di Mekah, dia sebut satu persatu, nombor 1, nombor 2, nombor 3 sampai nombor 500. Sunat-sunat dalam sembahyang. InsyaAllah kalau ada ruang saya nak terjemah, cetak untuk menjadi amalan kita. Kita tak buat semua pun. Mengiktiqad akan yang fardu itu dengan sunat. Jangan kita beriktiqad, berpegang dengan hati bahawasanya rukun itu sunat. Jangan kita anggap rukun itu sunat. Yang boleh anggap rukun sunat ni orang yang tak tahu beza yang mana rukun, yang mana sunat. Macam wudu lah. Wudu ada 6 rukun. Jangan kita kata salah satu daripada 6 itu hak wajib itu menjadi sunat. 6 rukun itu 4 diambil daripada Al-Quran, 2 diambil daripada hadis. Al-Quran basuh muka, tangan dibersiku, sapu kepala, basuh kaki. Daripada hadis niat dengan tertib. Sebab itu golongan anti hadis kata hadis tak dipakai. Kalau itu wudu kita kata tak cukup. Sebab banyak amalan-amalan yang kena tengok hadis. Contoh dia sembahyang 5 waktu. Quran hanya habaq dirikan sembahyang. Tapi nak sembahyang 5 waktu tu, bila subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh berapa rakaat, zuhur berapa rakaat, semua tu kena ngaji hadis. Hadis lah yang mengajak nisab, haul dalam bab zakat. Binatang-binatang yang kena zakat, binatang-binatang yang tak kena zakat. Binatang yang boleh dimakan, binatang yang tak boleh dimakan, semua tu kena belajar hadis. Dalam hadis Quran kadang-kadang tak sebut. Hukum makan binatang yang bertaring macam harimau, haram. Siapa agak? Hadis. Kalau mengaji Quran aja tak jumpa. Jangan ada orang ajak makan kenuri. Jom rumah aku makan kenuri. Kenuri apa? Aku masak sup harimau. Siapa yang pilih harimau? Harimau makan pak makan aku makan dia balik. Pak makan aku masuk hutan, dia makan. Tangkap tembak dia, makan dia balik. Siapa yang makan harimau? Makan harimau haram. Tak ada. Buka Quran tak jumpa pun. Dalam Quran tak sebut harimau haram. Harimau haram dalam hadis. Kulli dhinabin, setiap binatang yang bertaring itu haram. Jadi begitu juga dalam bab wudu. Ada ditentukan kefarduan dia oleh Quran, ditentukan oleh hadis. Jadi rukun wudu ada 6, 4 Quran habaq, 2 hadis habaq.
Dalam kitab bab semayang kita, rukun kita ada 13. 13 tu sebahagian besar ulama bilang begitu. Ada ulama bilang 14, ada ulama bilang 17, 18, 20 macam-macam. Tapi yang kebanyakan kita belajar rukun semayang ada 13. Jangan kita menganggap salah satu daripada 13 itu sunat. Mesti kata 13 itu wajib. Kalau kita tak terbeza, kira semua wajib. Hantar rukun semayang ada orang? Tak tahu, tak ingat. Tuhan semayang lah, kira semua wajib. Orang titah pun wajib, Tuhan Nabi Alam wajib. Bagi orang yang terlalu tak tahu, silakan. Jangan ditukar kali. Sunat menjadi wajib, wajib menjadi sunat. Mengiktikad akan yang fardu itu dengan sunatnya. Yang ke-21, murtad, berlindung kita dengan Allah daripadanya. Kita dah habis belajar tentang 21 perkara yang boleh membatalkan sembahyang. Dalam kitab ni dia boleh ringkas sangat. Batal sembahyang itu apabila meninggalkan salah satu daripada syarat sembahyang, iaitu yang pertama bersih daripada hadas. Dalam sembahyang dia ada hadas kecil, ada besar, dia tidak bersihkan, maka batallah sembahyangnya. Hadas kecil ni diangkat dengan wuduk, hadas besar diangkat dengan mandi wajib. Tapi ada ketika-ketika tertentu seseorang itu tidak boleh mengangkat hadas kecil, bahkan haram hukumnya. Haram kita berwuduk dalam keadaan tertentu. Macam puasa. Puasa ada ketika wajib, ada ketika haram. Bilakah puasa itu wajib? Puasa Ramadan. Bilakah puasa itu haram? Puasa hari raya. Hari raya tu rajin puasa tak? Mana boleh, dosa. Tak makan tak apa, tapi jangan niat puasa. Nikah ada ketika wajib, ada ketika sunat, ada ketika harus, ada ketika haram, ada ketika makruh. Nikah ada 5 hukum. Jangan kita pukul sama. Dibicarakan dalam kitab-kitab nikah. Jadi wuduk pun sama. Ada wuduk sunat, ada wuduk wajib, ada wuduk haram. Bilakah wuduk itu menjadi sunat? Contohnya berwuduk untuk mengaji, untuk mengajar macam kita sekarang. Lalu ni kita mengaji, kita mengajar, duduk dalam majlis ilmu. Kita nak ambil wuduk, tak wajib, sunat saja. Ambil dapat pahala, tak ambil tak berdosa. Bilakah wuduk menjadi wajib? Saat ni nama maghrib ni tak sah sembahyang maghrib melainkan dengan ada wuduk. Maka wuduk yang hukum dia sunat ditukar menjadi wajib. Bilakah wuduk itu menjadi haram? Apabila seorang perempuan didatangi haid ataupun nifas, haram dia berwuduk. Itu mazhab Syafi'i. Kenapa? Kerana wuduk itu satu ibadat dan dia mengangkat hadas. Hadas tak terangkat bagi perempuan dalam keadaan haid dan nifas. Dalam kitab Mu'tamad ada, dalam kitab Nur Masalik ada sebut, perempuan dalam keadaan haid diharamkan berwuduk. Kadang-kadang seorang perempuan tu dia kata, saya tiap-tiap kali nak tidur ambil iyat semayang. Dan bagus kalau kita tidur ambil iyat semayang. Nak amal payah, tahu nak mengaji mudah. Orang habang sepatah malam ni nak tidur ambil iyat semayang dulu. Semua orang dengar boleh faham, sebab iyat semayang semua kita hafal. Cuma nak pergi ambil iyat semayang tu susah. Kalau kita gagah pergi ambil pun dalam perjalanan balik ke tempat tidur, kentut ke jalan. Ni ada tilam, kentut lagi. Lepas tu, berkata-kata balik lah. Kelebihan tidur dalam keadaan berwuduk didoakan oleh malaikat. Allahumma ighfir li 'abdika fulan fa innahu bata tahira. Ya Allah, ampunkan dosa dia, sesungguhnya dia tidur dalam keadaan berwuduk. Satu. Yang kedua, doa dia mustajab bila dia jaga. Siapa yang tidur dalam keadaan berwuduk, bila dia masih tidur, tak kira berapa pagi, pukul 5 pagi, pukul 6 pagi, pukul 7 pagi, dia baca doa Allah maghfur. Sama ada dia baca terus atau dia baca lepas sembahyang. Allah janji dalam sebuah hadis Nabi SAW janji, siapa yang tidur dalam berwuduk, tustajabu da'watuhu, dimakbulkan permohonannya. Lam yata'arra fi sa'atin min al-lail, dia tak terjaga dalam satu saat di dalam malam, melainkan Allah akan memberikan, mustajabkan doanya.
Jadi kita dapat doa daripada malaikat, kita dapat tawaran doa mustajab kalau kita tidur akan berwudu. Sebahagian kita kata mudah-mudahan dapat mimpi yang baik. Cuma nak amal payah. Nak amal tak ada betul kita dengan Allah. Bila kita buat dapat pahala sunat, kita buat tak dapat apa. Ada orang menjadi kebiasaan dia nak tidur wudu, lelaki dan perempuan. Tiba-tiba datang keadaan haid, dia tak boleh ambil wudu. Maka kalaulah datang haid dia tak boleh ambil wudu, kalau sebelum tu dia rajin ambil, dia dapat pahala macam dia berwudu. Berdasarkan kepada hadis yang berbunyi, idza maridal 'abdu aw safara kutiba lahu ma kana ya'malu muqiman sahiha. Apabila seseorang hamba itu sakit atau bermusafir, dituliskan pahala sebagaimana yang dilakukan ketika bermukim dan ketika sihat. Ketika sihat dan ketika bermukim. Masa kita sihat, kita rajin berwuduk sebelum tidur. Masa kita uzur tak boleh ambil wuduk, kita dapat pahala. Orang perempuan main bulan Ramadan, dia hanya boleh puasa 23 hari, 7 hari lagi dia uzur, dia dapat pahala puasa 30 hari. Walaupun dia hanya puasa 23 hari kerana 7 hari tadi dia dilarang. Kalau dia niat, kalau sihat, kalau tak ada keuzuran, dia nak puasa 30 hari. Maka orang perempuan bulan Ramadan puasa 20 hari lebih, tapi dapat pahala macam orang lelaki 30 hari. Dia tak boleh bersedih dengan sebab puasa tak cukup. Begitu juga orang pergi umrah. Ada orang perempuan pergi umrah, habis duit 5-6 ribu, sampai sampai Mekah tak boleh masuk, bahawa tak boleh buat ibadat dengan sebab dia datangnya haid, dia sedih, tak boleh masuk Masjidil Haram. Jangan sedih, dia dapat pahala macam masuk Masjidil Haram. Berdasarkan kepada hadis dalam Sahih Bukhari Muslim, dalam kitab Riyadhus Shalihin dalam bab al-ikhlas, inna bil madinati la rijalan ma sirtum masyiran wala qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum habasahum al-'udru. Sesungguhnya di Madinah ada sekumpulan manusia di mana kamu tidak melintasi suatu lembah, kamu tidak melalui suatu jalan, dan kamu tidak mengharungi suatu lembah, melainkan mereka bersamamu, mereka dihalang oleh keuzuran. Ada sahabat bertidur di Madinah tapi dapat pahala macam kita berperang, Nabi SAW sebut kepada para sahabat. Sebab apa? Sebab dia beruzur, dia berniat kalau sihat dia nak berperang sama. Daripada hadis itulah maka muncul fatwa ulama yang menyatakan sekiranya seseorang itu menjadi kebiasaan dia buat sesuatu kebaikan, tiba-tiba dia terhalang dengan sebab keuzuran, dengan sebab kesakitan dan sebagainya, dia dapat pahala macam yang dilakukan. Jadi sebahagian kita sebut orang perempuan dalam keadaan haid tak boleh berwuduk. Kalau dia nak ambil juga, jangan niat wuduk sekadar menyejukkan anggota muka tangan dia, jangan niat wuduk, tak boleh. Belum ada Syafi'i. Jadi syarat sah yang pertama sembahyang bersih daripada hadas kecil dan hadas besar. Kalau kita sembahyang jemaah, ini dalam kitab Ishwah Nazair, tu imam tak ada ayat sembahyang, kita makmum ada ayat sembahyang. Habis sembahyang, imam bagi salam, kita pun bagi salam, tu imam buat pengumuman, saya jadi imam jadi terus ambil wuduk. Yang tu ulama kata makmum tak perlu ulang, tu imam seorang ambil ulang seorang dia. Pilih sembahyang ni sembahyang. Kerana kita sewaktu kita sembahyang tadi kita zon, kita 99% kita agak tu imam ada wuduk. Tiba-tiba tak ada, lalu zon kita sudah dipakai masa itu. Sangkaan kita dalam bab tu dibenarkan. Sama ada hadas tu hadas kecil dah besar. Imam kata aku tak mandi junub tadi, memang subuh. Tak apa, hampir mandi seorang-seorang tu imam ni. Kami tak mahu. Yang tu dia bahas dalam kitab la ibrata bidzann yang bayyin khata'u. Berbeza dengan bab puasa. Puasa kalau kita tersilap pergi makan sahur setelah masuk waktu subuh, kita kena qada balik. Walaupun kita pakai agak dengan solat. Kita tersilap buka puasa sebelum waktu maghrib, kita kena qada balik. Walaupun kita agak dah masuk maghrib. Itu dibicarakan dalam bab puasa. Siapa yang makan sahur ketika fajar sudah menyingsing, masuk subuh dah dia duduk gagah makan lagi, maka dia kena qada puasa dari bahaya.
Siapa yang silap dengar radio bang terus makan, rupanya bang Kuala Lumpur. Anak dia tukang siaran, dia rasa Kedah FM, rupanya era dengan lentok news terkini. Ada orang radio era lama tak ada dengar. Sinar FM silap 5 minit lagi nak masuk maghrib, dia lebih makan dah, makan tapi makan orang abang. Ataupun tengah makan semulut orang abang. Tu bang Kuala Lumpur, bukan bang Lok Start. Apa dia nak buat? Wajib dia berhenti makan. Jangan dia kata makan dah apa dia. 5 minit dia telan dia dah memang nak kena potong. Tak, dia kena berhenti. Saya pergi bang balik Kedah, dia makan balik. Dia tak boleh makan terus kerana dia tahu dia silap dan dia wajib qada. Dan ini pernah terjadi setelah Lok Start terjadi. Dia buat kata cikgu sekolah buat perhimpunan buka puasa, majlis buka puasa beramai-ramai di hotel apa Lok Start. Lepas tu dia buat pengumuman boleh makan dah, rupanya bang Kuala Lumpur. Satu rombongan tu makan awal. Lepas tu dengar abang sekali lagi, oh yang ni baru Kedah. Yang tu kena qada balik. Kerana tidak dikira zon sangkaan yang jelas ianya salah. La ibrata bidzan lil bayyin khata'uhu, tidak dikira zon yang jelas ianya salah. Bersih daripada hadas, bersih daripada najis pada pakaian, tubuh badan dan tempat. 3. Kalau najis 3. Bersih pada pakaian kita jangan kena najis. Tubuh badan kita jangan kena najis. Tempat kita sembahyang jangan kena najis. Kalau ada najis betul dengan dada kita, tak kena kita, makruh. Kita sujud, dada kita betul dengan najis tapi tak sentuh, makruh. Tidak menghadap kiblat, tidak menutup aurat, tidak masuk waktu. Sekiranya luput salah satu daripada syarat itu, maka tidak sah dan batal sembahyang itu. Meninggalkan salah satu rukun, itu jelas. Berbicara, melakukan perbuatan dan gerakan dalam sembahyang yang boleh membatalkan sembahyang. Makan dan minum dalam sembahyang. Pergerakan dalam mazhab Syafi'i kita, tak boleh melakukan satu perbuatan itu 3 kali berturut-turut. Kalau tak berturut-turut, boleh banyak kali pun. Seperti kita melangkah ke depan, kalau tak berturut-turut 3 kali, boleh. Kadang-kadang orang sembahyang dia pegang Quran, dia nak buka Quran, nak baca. Tengok sebab dia tak hafal sudut sejadah, dia nak baca ayat sejadah, dia buka Quran. Jangan sampai dia buka Quran itu 3 kali berturut-turut. Pegang Quran, ambil, pegang, buka, cari pula tak jumpa posisi sana, posisi sini. Yang tu batal sebenarnya. Jadi kalau dia nak jadi imam, dia tanda siap-siap. Buang kaki, pegang, angkat, buka, baca. 3 perbuatan tu jangan berturut-turut. Dia ada senang sikit. Mana dalil dia? Orang Wahabi kata mana ada dalil. Dia buat seluruh lambat tu, jadi robot. Ada orang yang fahaman tak pegang dengan mazhab, dia boleh dengan mazhab Syafi'i. Ulama kita jawab, dalil yang digunakan oleh kita kadang-kadang daripada Al-Quran, kadang-kadang daripada hadis, kadang-kadang daripada ijma', kadang-kadang daripada qiyas, kadang-kadang daripada huruf. Huruf tu maksudnya adat. Jangan kita tertipu dengan mereka yang menyatakan kita hanya pegang Quran hadis, lain tak orang pakai. Kalau ada orang kata itu, tanya dia, darah haid paling banyak berapa hari? Paling sikit berapa hari? Biasa berapa hari? Kalau dia jawab macam kita juga, kita tanya dia, ambil dalam Quran mana? Hadis mana? Tak jumpa. Yang itu difatwakan menurut kajian ulama, istiqra', mengikut adat kebiasaan. Pada masa itu digunakan adat. Imam Syafi'i tanya adat orang Arab pada masa itu, paling kurang sehari semalam, banyak 15 hari 15 malam, biasanya 6 hari 7 hari 8 hari. Maka difatwakan paling banyak 15 hari 15 malam. Oh, ada hadis kata paling banyak 10 hari. Hadis itu hadis dhaif, hadis lemah, dipegang oleh mazhab lain, tidak dipegang oleh mazhab Syafi'i. Jadi kadang-kadang nak kena tahu juga alasan kita jangan memperlekehkan ulama-ulama kita
Karena mereka ada kajian tersendiri. Baik, mana uruf kamu ambil mana wahai ulama Syafi'iyah? Daripada Quran. Quran kata wa'mur bil 'urfi wa khudhil 'afwa wa'mur bil 'urfi wa a'rid 'anil jahilin. Maafkanlah, berikan kemaafan. Wa'mur bil 'urfi, sebahagian ulama mentafsirkan wa'mur bil 'adah. Pertama wa'mur bil 'urfi ay bil ma'ruf, dapat pada bil 'adah. Dibicarakan dalam kitab qawaid fiqhiyah. Jadi kesimpulannya, dalam bab membatalkan ayat semayang itu boleh batal. Semayang itu boleh batal apabila 3 pergerakan berturut-turut itu ditentukan oleh uruf, oleh adat yang difatwakan oleh para ulama. Dan adat merupakan sumber hukum berdasarkan perintah Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran. Jadi bukan semua nak ambil dari Quran hadis, kadang-kadang kefahaman daripada Quran dan hadis. Contoh tendang pak, tumbuk mak, terajang ayah. Ada dalam Quran hadis. Dalam Quran kata diharamkan tumbuk pak. Tak ada. Tu tumbuk pak kita. Minta duit lagi kita terajang pak kita. Awak hantar jampak mana ada dalam Quran yang mengharamkan terajang pak? Baca 30 juz tak jumpa. Tapi bila tanya ulama kata haram terajang pak, haram tumbuk pak. Mana dalil kamu wahai para ulama? Mana ayat Quran kata tak boleh terajang pak? Tak ada. Lepas tu dalil kami ayat Quran kata wala taqul lahuma uffin. Jangan kamu kata kepada mak ayah kamu uff. Uff dan makna ataupun jalur aku bosan. Lalu ulama kata secara kiasnya, bila menyatakan kepada mak itu sudah tak boleh, tendang mak lagi tak boleh. Menyakitkan hati. Kalau tendang, 2 sakit. Sakit hati, sakit tempat kena tendang. Menyakitkan hati sudah haram, menyakitkan tempat kena tendang dengan hati lagi-lagi haram. Itu secara kias. Kias aulawi, kias yang lebih utama. Jadi atas dasar itu ulama kita memberikan hukuman kadang-kadang secara lafaz ayat Quran, lafaz hadis, kadang-kadang kefahaman di sebalik Quran dan hadis. Yang tu tak kepada kita orang awam. Orang biasa tak ada. Yang tu hanya ada ulama-ulama yang Allah bagi akal yang bijak, baca Quran boleh faham hukum di sebaliknya. Baca hadis faham hukum di sebaliknya. Jangan kita pelekeh apa yang ulama buat kerana mereka hampir dengan Allah dengan sebab ibadat mereka tinggi. Kita ibadat bintang buka Quran tak hafal, depa Imam Syafi'i 7 tahun dah hafal Quran 30 juz. Kita Quran tak hafal, pelekeh Imam Syafi'i, pelekeh Imam Ghazali yang kan Ihya, Imam Ghazali 5 jilid kan Ihya, kita Ihya tak boleh baca. Baca pun tak betul. Kita menyalahkan orang yang ulama. Itu ada sikap sebahagian daripada manusia dalam masyarakat kita. Dia merasa dia lebih tinggi daripada ulama-ulama besar, makanya dia kritik apa yang dilakukan oleh ulama. Antaranya yang mereka kritik masalah batal semayang dengan sebab 3 pergerakan berturut-turut. Mai tak mana hanya 3 pergerakan berturut-turut. Buka dalam qawaid fiqhiyah dia kata bab al-'adah, adat muhakkam. Adat menjadi sumber hukum. Dan adat orang Arab bila perbuatan itu 3 berturut-turut maka dianggap membatalkan semayang. Itu di antara yang disebutkan makan dan minum dan sebagainya. Itu sebahagian daripada yang disebutkan berkenaan dengan perkara membatalkan semayang. Jadi menyebut bercakap ataupun berdeham membatalkan semayang. Melakukan perbuatan 3 kali berturut-turut walaupun lupa, batal semayang. 1 kali saja tapi perbuatan yang agak keras seperti melompat, kita duduk soh kedua, lepas tu soh pertama batal, lompat terus duduk soh depan, batal yang tu walaupun sekali. Makan ada pendapat kata kalau sikit tak batalkan, tapi tak ada makan lah. Habis bab perkara membatalkan semayang. Kita bila ni semayang fardu 5 waktu. Hujan nak turun, jadi muncul.
Ada soalan? Kalau kita nak ambil sekadar, bukan niat wuduk, sekadar tak payah nak ambil wuduk. Maksudnya tak disunatkan ambil wuduk, tapi dia nak sekadar nak basuh muka, nak basuh kaki sekadar tanpa niat wuduk tak apa. Tapi dia tak ada ambil wuduk dan dia tak ada tidur dalam keadaan berwuduk. Karena perempuan dalam keadaan haid 7 hari dalam keadaan haid 7 hari tak dibenarkan berwuduk. Sekadar kalau nak mandi, sekadar mandi, sekadar basuh muka macam biasa, tapi bukan saja aku berwuduk. Kenapa? Kerana dia bertentangan dengan wuduk itu sendiri. Wuduk untuk membersihkan, tiba-tiba untuk mengangkat hadas, tapi hadas tak terangkat dengan sebab perkara membatalkan wuduk ada di situ. Kita belajar dalam perkara membatalkan wuduk, keluar sesuatu daripada depan dan belakang. Jadi selama mana keluar, maka tak boleh ambil wuduk. Kalau ambil wuduk, dia tak ada wuduk. Macam orang lelaki sambil wuduk sambil buang air kecil, betul? Sambil ambil wajah semayang, sambil kentut umpamanya, maka wuduk tu tak jadi. Dengan sebab masa dia berwuduk tu, masa tu dia melakukan perkara yang membatalkan wuduk, dengan arti keluar sesuatu daripada depan dan belakang. Sama dengan bab haid tadi. Perempuan ketika berwuduk tak boleh ambil, ketika haid tak boleh ambil wuduk, kerana dia wuduk tak akan terangkat, hadas kecil tak akan terangkat, dengan sebab hadas dia berterusan. Yang dibolehkan berwuduk tu hanya bab istihadah, bab seksual dan sebagainya. Jadi seorang perempuan yang biasa nak tidur ambil wuduk, tiba-tiba datang haid, maka dia tak perlu ambil wuduk, dia tidur macam saja. Oh, dia kata saya biasa ambil, saya nak basuh muka saja boleh. Tapi niat wuduk ketika basuh muka tak boleh. Saya dulu basuh muka, tangan hampir siku, basuh sebagai untuk menyejukkan anggota itu saja. Tapi niat wuduk tak boleh, dengan sebab wuduk terlarang dan hukum dia haram ketika dalam keadaan haid. Nifas pun sama. Perempuan yang melahirkan, dia nifas dia 40 hari, 40 hari tak boleh wuduk. Tak boleh niat wuduk. Sudah tak boleh niat wuduk. Kalau dia nak basuh juga anggota-anggota wuduk hanya sekadar menyejukkan anggota itu, silakan. Tapi dia tak jadi ibadat dan dia tak jadi wuduk. Karena wuduk tak terjadi ketika perempuan dalam keadaan nifas. Macam kita masuk masjid lah. Kita masuk masjid dengan niat i'tikaf, jadi i'tikaf. Tak niat i'tikaf, jadi berehat saja. Sama-sama tidur. Masuk kau ni tidur 4 jam, kau ni tidur 4 jam. Tapi hak pertama niat i'tikaf, jadi ibadat. Hak kedua niat nak berehat saja, tak jadi ibadat, jadi adat. Jadi kalau kita basuh muka dalam keadaan berwuduk, walaupun kita nak berwuduk, dia tak jadi ibadat. Karena ibadat ketika itu tidak dibolehkan untuk berwuduk. Dalam kitab Anwarul Masalik ada, dalam kitab Mu'tamad ada, yang melarang perempuan dalam keadaan haid dan nifas berniat wuduk atau mengambil wuduk. Ada soalan? InsyaAllah. Barang siapa dan muka nakik akan terkejut lah tu. Dia sesuatu yang boleh tekan Melayu seperti diletakkan dalam plastik atau dibalut dengan timah dan diletakkan di atas nasi mati di bawah kelengkapan dan diletakkan air pada azab siksa kubur. Dan nakik akan terkejut banyaknya ada pembahasan seperti Subhana man huwa bil jalalati mutawahhida wa bil tauhid ma'rufa wa bil ma'ruf mawsufa wa bis sidqi ala lisani kulli qawlin rafa wa bi ru'yati lil alamin qala bil qawli lil alamin jabbara bil jumudi aliman hakim wa bil ilmi wal hukm ra'ufun rahim subhanahu wa amma yaqulun subhanahu wa amma yaqulun bisha'a samawati wal ardi.
Nanti saya kena tengok lain, saya kena cek dalam Sunan Tirmizi ada ke tak ada. Masih ada kamus hadis, kena tengok tu sebab ni kurang pasti. Dan ada kesalahan baik ya, 1, 2 tempat yang tak betul dia punya tulisan. Syekh Jamal Hasyiah, kitab ni semua saya ada ni. Sunan Tirmizi ada, Hasyiah Jamal pun nanti saya boleh tengok bagi pasti. InsyaAllah akan datang tinjauan. Dua-dua kitab ni saya ada tengok, InsyaAllah. Allahu'alam. Lebih ya? Dia ada masalah macam imam takbir tu ada beberapa minit selepas takbir tu dia sudah sebagai muafiq. Dia bukan dia kira masa, dia kira kadar dia mengiringi imam tu, dia takbir tu memuatkan untuk dia baca Fatihah, maka dia muafiq. Kadar sebelum imam rukuk, setelah dia takbir hingga imam rukuk tu ada kadar untuk memuatkan dia baca Fatihah dengan kadar yang sederhana, maka dia muafiq. Kalau tak cukup kadar itu, dia masbuk. Dan masbuk dia hanya boleh baca yang wajib dan sekadar yang disempat saja.